السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini. Kita buka kitab baru sebab kita oleh kerana masih tak ada kitab lagi kan, kita mukadimah lagi ni lah kitab. InsyaAllah kita akan buat kitab ni nipis je. Kitab kita akan bawa dua kitab selepas ni, waktu malam tu, waktu maghrib tu. Kitab apa kat sini, Majmu' Salasi Rasail. Pada pagi waktu subuh kita buat kitab pedoman sembahyang berjemaah. Dia nipis je ni kitab dia, tapi rasa semua tak ada lagi kan. Nanti kena boleh cari ni. RM4 lebih je. Nipis je kitab ni. Dah lah tu tulisan dia besar-besar. Dia tak lama lah, tak habis. Kalau nak yang Rumi pun, tapi ni yang Jawi, yang Rumi pun ada. Tapi yang Rumi ni kat Shopee saya rasa. Jarang ada dekat kedai ni. Kedai kitab. Biasa yang ada yang ni, pedoman sembahyang berjemaah. Jadi kita akan buka kitab ni lah pada hari ni. Tapi sebenarnya ada lebih satu ni. Orang bagi. Yang Rumi ni. Ni yang Rumi. Yang Rumi dah mahal sikit. Biasa lah. Yang Jawi tak sampai RM5. Ayat yang Jawi. Yang Rumi dia mahal sikit. 20 lebih rasanya. Sebab apa dia mahal? Sebab dia kat belakang dia ada Jawi juga. Jadi sebenarnya yang Rumi ni Jawi dan Rumi, dua-dua. Lepas tu dia jadi tebal. Tebalnya kata nipis. Dua-dua letak. Dah lah tu dibesarkan pula tulisan tu. Biasa 10-12 dia letak 20 kot ni. 20 punya font tulisan tu. Jadi hari ni oleh kerana macam tu, kita mukadimah dulu. Nanti carilah. Nanti carilah. Mana saya boleh baca mukadimah. Dan mungkin kita boleh berkenalan dengan pengarang kitab. Kita boleh berkenalan dengan pengarang kitab. Mari kita berkenalan dengan pengarang kitab dulu. Kalau tengok yang ada yang Rumi tu, muka surat 47 nak berkenalan dengan pengarang kitab. Siapa dia yang berkarang ni? Nama kitab ni Pedoman Sembahyang Berjemaah. Pedoman Sembahyang Berjemaah. Siapa yang mengarangnya? Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapah. Dia pengarang. Mari kita berkenalan dengan pengarang dia. Jumpa 47 kan? Seorang jadilah cik wakil. Lagipun kita ringan aja ini, tak masuk hukum lagi. Sekadar nak menceritakan tentang pengarang. Ni gambar dia pun ada. Biodata dia. Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengasas Pondok Lubuk Tapah. Yang mana kitab dia baru lagi. Maksudnya bukan bahasa macam bahasa dulu-dulu. Ni bahasa agak baru jugalah. Tahun 80-an. 80-an dah baru dah. Dah bahasa baku dah. Mari kita tengok siapa dia yang mengarang kitab yang kita akan baca nanti. Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Cik Wan merupakan pengasas Madrasah Rahmaniyah Pondok Lubuk Tapah. Beliau dilahirkan pada tahun 1905 di kampung Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Beliau menerima pendidikan awal daripada beberapa orang ulama tersohor negeri Kelantan.
Hidup dia 1905 1989. Mana 1900 lah. Di antara guru-guru beliau adalah Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Orang tak kenal kan? Orang tak kenal. Tok Kenali. Itu nama sebenar Tok Kenali. Dia dikenal, Tok Kenali ni dikenali dengan nama Tok Kenali. Daripada dikenali dengan nama Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Haji Wan Ahmad, Tok Padan Jelapang. Ni moyang saya. Haji Wan Ahmad, Tok Padan Jelapang. Tok Anjang, Tok Ajong, Sumatera. Anak murid Tok Kenali. Abang Kop, Yaakob ni. Abang Kop, Legor nama tempat. Legor. Dan Haji As'ad Kangkung pun nama tempat. Kalau kita perasan kat belakang tu semua ada nama tempat dia lahir tu. Contoh Padan Jelapang di Padan Jelapang. Tok Ajang Sumatera, mungkin orang Sumatera. Legor nama tempat, Kangkung nama tempat. Ini anak murid dia. Ini bukan anak murid. Ini guru beliau. Pengarang kita ni anak murid mereka. Pada tahun 1927, beliau telah menyambung pengajian beliau di Mekah selama 4 tahun. Di sana beliau sempat berguru dengan beberapa ulama terkenal, antaranya Syekh Osman Jalaluddin Al-Kalantani, orang Kelantan, Syekh Sa'id Al-Yamani, Syekh Alawi Al-Maliki, Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, terkenal dengan gelaran Pak Da'i. Dekat mengang kita apa Pak Da'i ni? Bakuratul Amani. Ni anak murid dia ni. Yang karang kitab kita ni. Syekh Muhammad Bogor. Tok Ahyad Bogor. Ni pun nama tempat Bogor ni kan. Tok Syafi'i Kedah. Syekh Al-Maliki dan Syekh Muhammad Al-Fatani. Ramai guru dia. Tu guru dia di Mekah 1927. Selepas kembali dari Mekah 1931, beliau mula mengajar di madrasah di Lubuk Tapah. Hasil usaha gigih beliau, pengajaran itu seterusnya berkembang menjadi sebuah institusi pondok. Asalnya kecil je jadi besar. Pada tahun 1932, setahun. Dengan semakin ramai pelajar memondok di Lubuk Tapah, pada awal penubuhannya, beliau dibantu oleh besan beliau, almarhum Haji Abdul Rahman bin Haji Ngah. Kehidupan seharian beliau penuh dengan jadual pengajian bermula dari pagi hingga malam. Okay. Ni kita asal tak ada ni. Kita asal ni yang Jawi tak ada. Ni bab biodata ni. Hasil bimbingan dan didikan beliau telah melahirkan ramai ulama pelapis yang kemudian ini mengajarkan ilmu agama dan memberi khidmat kepada masyarakat. Selain dari anaknya sendiri, Tuan Guru Haji Abdullah, yang akhirnya menjadi pengganti beliau. Antara bekas anak-anak murid beliau ialah Haji Daud bin Haji Jambul, bekas ahli jemaah ulama Majlis Agama Islam Kelantan. Anak murid dia. Haji Ibrahim bin Haji Mamat, guru pondok kampung apa tu? Perah bunyi gitu kot, slow macam. Betul sebut tu. Perah. Bukan perah. Macam pelik bunyi tak? Perah. Haji Yusuf bin Ibrahim, guru pondok kampung Jabor. Haji Husin bin Ibrahim, bekas wakil rakyat Dun Bukit Tuku. Haji Hasan bin Haji Cik Musa, bekas imam masjid Kalan Cepa. Dan Haji Muhammad Baki bin Osman, bekas Pesuruhjaya PAS Pahang. Kenal? Ni anak murid dia ni. Mana ni yang pengarang ni tok guru mereka tadi. Ada pondok juga? Oh. Pondok Baki, nama dia Muhammad Baki tak? Guru lah, tuan guru. Yalah, kalau kita mendapat perhati, nampak? Guru pengarang kita ni hebat-hebat di tanah Melayu. Dia pergi Mekah, gurunya hebat-hebat juga. Kemudian dia balik, dia mengajar. Anak murid dia pun hebat-hebat juga. Beliau sempat mengarang kitab dan risalah kecil yang telah beberapa kali diulang cetak dan diguna untuk kuliah di merata tempat, terutama oleh bekas-bekas anak murid beliau sendiri, iaitu Pedoman Sembahyang Berjemaah. Kitab ni
kitab kecil je asal. Kecil je. Yang membicarakan tentang kelebihan, kaifiat dan beberapa masalah berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Ini ada. Kemanisan sembahyang. Ini kitab yang kedua. Terjemahan bacaan di dalam sembahyang. Kelabaan masa kerana menuntut sentosa himpunan wirid selepas sembahyang dan beberapa doa harian. Beliau telah kembalikan rahmatullah pada hari Sabtu 14 Februari 1989. Setelah menanggung sakit tua beberapa lama. Beliau mempunyai 7 orang anak hasil perkahwinan dengan isteri pertama, Hajah Nik Zainab bin Nik Mud, iaitu Hajah Halimah anak dia, Haji Abdullah, Haji Ahmad, Hajah Aisyah, Hajah Aminah, Hajah Aidah dan Hajah Aliyah. Ramainya perempuan Semua perempuan. Haji Ahmad ada seorang. Manakala dengan isteri kedua Hajah Zainab bin Mamat, beliau digunakan 3 orang anak, iaitu Haji Abdul Rahim, Haji Adnan dan Ashirah. Tu ada. Inilah pengarang kitab yang kita akan baca laju je lah. Kalau ada kitab nanti boleh baca balik Kalau kitab Rumi, kitab Jawi tak ada. Kitab Jawi tak ada ni. Baik, mari kita masuk mukaddimah. Mukaddimah, kalau tengok muka surat 8. Muka surat 8. Awal lagi dah 8. Belum apa-apa dah 8. Sebab dia bergantung pada penerbit juga ataupun penyusun. Kalau penyusun tu tulis daripada mula-mula muka surat pertama 1, dia jadi cepatlah masuk-masuk dah muka surat 9 dah. Tapi kalau sebelum mukaddimah tu dia tulis muka surat apa yang I.2.xx apa, jadi masa mula tu muka surat 1. Kita mukaddimah tak masuk lagi pengajian dah muka surat 8 dah. Sebab dia mula daripada muka surat 1. Jadi sebenarnya memang sikit aja ni sebenarnya. Memang sikit. Nampak je. Yalah, orang yang rumikan ni, dia nak juga mahal sikit. Tak kau nak jual RM4 lebih. Kalau ni asal RM4 lebih. Allah. Dia pun buat rumi, buat lebih kurang tebal macam ni juga. Nak jual apa? Jual RM10 macam mahal sangat. Jual RM5 macam tak baloi. Tu dia buatlah macam ni. Dia besar-besarkan tulisan. Dia kata orang biasa mengaji ni orang tua. Jadi besarkan tulisan. Kalau tidak, dia sibuk pakai cari spek. Gitulah. Mari kita tengok mukaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Biasalah dalam mana-mana kitab mula sekali kitab mukaddimah dimulakan dengan bismillah. Itu biasalah. Sebab mengambil cara Quran mula sekali adalah dengan bismillah. Iaitu surah Fatihah kan bismillah. Maka kitab dia pun dimulakan dengan bismillah sebagai ikut cara kaedah Al-Quran. Lepas tu dalam Quran juga alhamdulillah yang mula ayat pertama Fatihah tu lah. Maka dia guna juga puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Selawat. Kemudian dekat selawat kat Nabi je. Wa alihi, para keluarga dia, wa sahbihi, para sahabat, ajma'in, keseluruhan. Itu antara adab berdoa, adab khutbah, adab kuliah, adab semua. Dia mesti pertama sekali kita puji Allah, lepas tu selawat, lepas tu selawat pula jangan lupa ke atas keluarga Nabi, selawat ke atas sahabat Nabi, jangan lupa sekali. Kemudian baru masuk isi. Sebelum masuk isi disunatkan ikut cara Nabi, letak sebut ataupun tulis amma ba'du ataupun wa ba'du. Tu memang cara. Kalau kita tengok khutbah pun ada, khutbah Jumaat ada kan? Selalu dengar amma ba'du ataupun setengahnya wa ba'du. Sama je maknanya. Maksudnya ba'du tu selepas daripada itu, kemudian daripada itu. Ataupun bahasa Inggeris kalau and then lepas daripada itu. Jadi kalau kita tengok amma ba'du ni macam tak ada fungsi pun. Ada tak? Kalau tak ada amma ba'du dalam khutbah, faham tak? Faham juga. Kalau ada pun macam tak ada.
Macam tak ada fungsi je. Macam seolah-olah bukan seolah-olah, memang tak ada fungsi. Apa fungsi dia? Amma ba'du. Dan selepas daripada itu, macam tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa. Maka fungsinya adalah bukan fungsi. Dia sebenarnya ikut cara Nabi. Orang Arab dulu tak bercakap gitu. Nabi bila diutuskan, dia tertib. Dia akan puji Allah dulu sebelum bercakap. Kemudian selawat dan salam. Kemudian sebelum nak masuk isi, Nabi akan sebut amma ba'du. Nak bagi tahu lepas ni bukan mukadimah dah. Yang tadi mukadimah, puji Allah, selawat, mukadimah. Yang ini nak masuk isi dah. Sebelum nak masuk isi nak bagi tahu lah amma ba'du. Nak bagi tahu bila sebut amma ba'du, bawah tu itu isi lah. Maka kita pun disunatkan tiru juga cara itu. Ni nak masuk isi dah ni. Adapun kemudian daripada itu, maka tatkala melihat hamba, siapa nama dia? Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Hamba-hamba tu, dia lah. Kalau kita tengok orang-orang Kelantan, kita ingat ambo. Ambo. Dia penting dalam mengetahui selok belok ataupun biodata pengarang. Sangat penting untuk baca kitab dia. Sebab kalau dia tu Fatani, dia akan guna kadang, walaupun kita tengok bahasa tu macam bahasa Melayu, tapi dia ada beberapa perkataan, slang dia yang ikut bahasa dia, tempat dia. Mungkin dia masuk, kita tak pernah dengar kat situ. Kalau pengarang kita orang Kedah, dia akan masuk. Baru ni baca kitab, dia tengah duk baca kitab, kemudian keluar dia kata, jika seseorang tu dia wajib sembahyang. Sesiapa yang menolak kewajipan sembahyang, kafir. Siapa yang tolak kewajipan sembahyang 5 waktu, sembahyang tak wajib, kafir. Tak sembahyang, tak kafir lagi, berdosa lah. Jika dia tak sembahyang kerana segan, maka tidaklah kafir, fasik dan berdosa jua. Jika dia tolak kewajipan sembahyang, maka kafirlah ia. Okey. Jika dia tidak menolak kewajipan sembahyang, cuma dia tak sembahyang kerana segan, maka fasik ia dan berdosalah ia. Tetapi tidak kufur kan, tak kafir. Segan, cari tengok pengarang. Rupanya pengarang orang Kedah. Orang Kedah segan juga. Mana orang Kedah itu? Segan atau segan? Orang Kedah tak ada hari ni. Bukan malu, malas. Mana orang segan? Mana orang Kedah? Tak rasa ada. Kalaulah kita tak kenal pengarang, kita kata segan. Jadi kalau sembahyang, ramai orang segan, tak berdosa. Dia sembahyang kerana segan. Bila tak sembahyang kerana segan, maka tujuan pengarang nak bagi tahu kerana malas. Kita faham kerana segan, nanti pengarang akan dakwa balik kita, yang mengajar lah dekat pada masyarakat. Aku tulis lain, kenapa kau cakap lain? Aku tak cakap pun tak sembahyang kerana malu. Aku cakap tak sembahyang kerana malu. Aku cakap tak sembahyang kerana malas. Sesiapa yang tak sembahyang kerana malas, tak kafir, tapi berdosa. Cuma jangan menolak kewajipan. Habis kita tu segan. Kau tengok aku orang apa? Nampak? Dia kena tengok. Kalau orang tu Al-Banjari, Banjar, macam Sabil Al-Muhtadin apa, kena tengok ada bahasa-bahasa dia. Dia akan selit, dia akan masuk. Dan bahasa kita dengan maksud yang lain. Bahasa Melayu kita maksud lain, Nusantara kita, tanah Melayu kita lain. Jadi kena tengok. Jadi sekarang Kelantan, jadi akan ada nanti bahasa Kelantan. Sembahyang Raya Idul Fitri dan sembahyang Raya Idul Adha adalah sunat kedua. Apa sunat kedua? Bahasa Kelantan bunyi sunat kedua. Maksud kedua-duanya sunat. Kalau baca maknanya Idul Fitri, Idul Adha. Ada Adha yang kedua, ada Adha je sunat, Idul Fitri tak sunat. Sunat kedua. Rupanya sunat dia kena bunyi Kelantan lagi.
Sunat kedua. Memang biasa orang cakap gitu, orang Kelantan. Jadi kena tengok. Jadi pengarang kita ni, tok guru kita orang Kelantan, jadi kita kena ada pengetahuan ataupun bahasa Kelantan. Ada dia sebut ini, jika tak boleh tak pergi sembahyang berjemaah kerana joong. Ada orang Kelantan ni. Joong apa joong? Sini bahasa sama ke? Bukan? Benda-benda kan? Oh, bahasa Pahang gitu kak? Bukan? Joong. Kita apa benda? J-O-N-G. Dia buat gitu, jong. Mulalah nak mereka. Sebab tu kita kena tahu pengarang. Kalau pengarang Al-Fatani, dia kena ada banyak tata bahasa dia. Malah saya ada kamus baca kitab Matla'il Badrain. Kitab tebal lah. Jaranglah mengaji di surau masjid kita tu. Kalau ngaji memang tak habis. Mana-mana satu pergi dululah. Tak pengajar pergi dulu, yang belajar pergi dulu. Kitab Matla'il Badrain. Dia ada dia punya kamus dia dalam tu. Sebab dia orang apa? Orang Patani dia ada kamus. Malah bukan sahaja kita kena tahu dari segi orang tu, dari segi bangsa dia dan dia bercakap bahasa apa. Kena tahu dia belajar kat mana. Kalau dia belajar 4 tahun di Mekah, kita boleh jangkakan tak ada sangat perkataan-perkataan istilah bahasa Arab. Tapi kalau dia belajar 20 tahun, 30 tahun dekat Mekah, maka dia akan selit bahasa Arab. Yang perlu diterjemahkan. Jadi kena ada basic juga kat situ. Kena tengok lagi. Dan kena tengok juga dia duduk dekat mana. Dia tinggal dekat mana. Tinggal. Maksudnya rumah dia ataupun dia kat mana. Duduk kat Patani. Dia duduk kat mana. Kat Tanah Melayu. Kat Malaysia. Dia duduk kat mana. Kat Singapura. Duduk kat mana-manalah. Kena tahu. Kerana kadang-kadang ada hukum-hukum ataupun hukum-hukum yang dia kata contohnya halal. Kalau dalam bab halal haram. Tapi kita dekat sini haram. Maka kita kata dia salah. Dia kata halal. Contoh yang biasa berlaku, beberapa kitab yang mengatakan ketam bukan ketam laut, ketam nipah haram. Ulama ni Syekh Daud kata, ada kata boleh makan. Tok Guru yang Al-Banjari kata dalam kitab dia lebih kurang 1900 atau akhir 1800. Maknanya lama dah lah. Bukan yang sekarang, lama dah di karang kitab. Tapi dia Banjar. Orang Banjar. Dia kata haram. Yang Fatani kata halal. Ketam nipah. Sebenarnya halal haram. Maka dia buat kajian lah. Sebab kita tahulah. Dia orang apa? Dia kata ni. Dia apa ni? Sama-sama Tok Guru besar. Ni kata halal, ni kata haram. Khilaf ke tidak? Maka kena tahu juga dia duduk kat mana. Dan pergilah cari. Kitab nipah yang dia maksud. Dia duduk kat Patani. Kena pergi Patani. Cari nipah macam mana. Ketan nipah. Pergi Banjar. Cari ketan nipah macam ni. Buat bandingan. Rupanya ada beza. Beza ni istilah aja. Bukan beza ni. Yang samanya istilah. Iaitu ketam nipah. Tapi rupanya orang belah Patani kata ketan nipah ni yang macam ni. Orang sana ketan nipah ni macam ni. Dia buat perbezaan. Rupanya yang kata halal, ketan nipah dia ada sedikit perbezaan. Dari segi kaki. Kaki dia kan banyak. Kaki dia ada lepeh. Yang kata haram, kaki dia semua tajam. Rupanya kaki tajam tu kita panggil ketan batu. Apa? Sebab tu dia kata haram. Ketan batu memang haram pun. Dia duduk, dia boleh hidup sampai atas pokok kelapa. Tapi pantai, orang panjat pokok kelapa nak ambil buah kelapa. Tengok-tengok ada ketam benda tu. Macam mana boleh panjat? Ini bukan haiwan air ni. Ini bukan binatang air. Ini binatang darat dah. Bukan darat, naik atas pokok kelapa. Tapi kata nipah tak boleh panjat. Kenapa? Semapa dia lepeh. Dia buat kajian ni. Kenapa ulama' ni kata halal, ulama' ni kata haram? Sedangkan nama sama, iaitu ketam nipah. Rupa-rupanya lain spesies. Spesies lain. Yang kata ketam, yang kata haram sebab semua tajam. Dengan maksud hidup dia banyak atas darat. Sebab tu tajam. Yang kata halal, hidup dia ada atas darat, tapi hidup sebahagian besar dia dekat air. Sebab tu lepeh untuk dia berenang.
Kalau dia tajam, memang tenggelam terus. Memang tenggelam. Tak boleh naik sebab tajam. Rupa-rupanya, yang ni kata ini haiwan duduk atas darat. Memanglah haram. Nampak? Kalau kita kata, tapi ulama tu kata halal. Ini kata haram. Ketam. Rupanya, masalah istilahnya sama, maksud dia lain. Sama-sama kata ketam nipah, tapi mereka kata ketam nipah tu, yang tajam-tajam pun ketam nipah juga. Sebab dia duduk kat tepi-tepi nipah. Yang ni kata yang dia halal kerana dia hidup haiwan air. Apa bukti dia haiwan air? Buktinya kita boleh tengok habitat dia, kita boleh tengok dia punya fizikal dia, yang mana dia berenang. Apa bukti dia berenang? Dia ada lepeh. Boleh berenang. Kalau tajam tak boleh berenang. Kita semua lepeh. Kalau perhatian yang jual tu, mahal tak kata nipah. Boleh tahan harga dia. Semua lepeh. Maknanya boleh lah makan. Nah, kalau kita pun bawa datang kitab daripada Indonesia lah banjarnya. Tengok ni, haram kata nipah. Jadi macam mana? Sedangkan tak, dia maksudkan kata nipah yang lain. Maka pengarah akan dakwa yang mengajar gitu. Dekat akhirat nanti dia cari. Aku cakap aku tak cakap haram. Kenapa kau cakap haram? Kita bawa keluar kitab. Contoh gitulah. Ni, itu kata nipah yang mana? Sebab tu kita perlu kenal pengarang. Kenal pengarang. Sebab tu yang paling baik sekali belajar dengan anak murid dia ataupun anak dia, anak pengarang. Kemudian belajar pula jadi anak dia ataupun anak murid dia. Betul? Belajar pula dengan anak murid, belajar pula dengan anak murid, belajar pula dengan anak murid. Itu kita panggil sanad. Adanya sanad, kadang-kadang perbahasannya lain ataupun lebih mudah untuk faham, lebih setuju berbanding dengan kalau dia belajar tanpa sanad. Tu yang sanad. Sebab apa yang dimaksudkan, apa yang ada dalam kepala pengarang, macam mana kita nak faham? Hanya anak dia yang belajar, anak yang belajar dengan dia lah, ataupun anak murid dia lah yang faham. Aku kenal tok guru aku. Tapi kalau kita tak kenal dia, dia maksud lain, kita maksud lain. Sebab tu dalam ni ada, nanti kita akan jumpa babak tu. Kita apa benda ni? Rupanya orang Kelantan memang cakap gitu. Orang Kelantan memang cakap gitu. Sebab dia orang Kelantan. Okey, setengah adapun kemudian daripada itu, maka tak kala melihat hamba. Tapi ini tak adalah kita kata melampau lah kalau orang faham, dia ni seorang hamba, dia ada tuan dia lah, dia hamba abdi. Taklah, kita faham lah, melampau sangat kalau faham gitu. Hamba ni hamba lah, hamba. Kalau kat Terengganu hamba lah. Kat sini semua campur lah, semua ada. Kuatan ni macam-macam orang ada. Maka melihat hamba, dia pun tengok akan setengah saudara-saudara hamba. Dia tengok saudara-saudara atau tengok orang ramai lah. Orang ramai yang menunaikan sembahyang berjemaah. Dia tengok pada setengah-setengah tempat. Dia tengok setengah-setengah tempat, hal keadaannya meninggal mereka itu akan adab baginya. Ada adab sembahyang. Ada adab sembahyang jemaah. Bahaya juga, kadang-kadang adab tak ada, sembahyang masih lagi sah. Kadang-kadang adab tak ada dan tak sah. Tu yang risau tu. Maka bergerak fikiran hamba. Bergerak fikiran hamba akan menulis satu risalah yang menyatakan ia akan setengah adab-adab yang tertentu baginya. Nak tu risalah. Kitab ni lah. Kenapa dia panggil risalah? Dulu mereka menggunakan kaedah ni, orang sekarang tak guna dah. Iaitu kitab ni dia lengkap. Kalau ambil poin tertentu, cerita pasal wuduk sahaja, kita tak panggil kitab. Kita panggil risalah. Lembaran, boleh tak? Tapi kalau penuh dalam tu, ada bab wuduk, mandi wajib, istinja, bab semayang, bab semayang berjemaah. Lepas tu ada bab puasa, masuk bab zakat, ada semua tu, kita baru panggil kitab. Tu kaedah dulu. Sekarang tak. 3 helai panggil kitab tak? Kita juga. Tapi itu sekadar kaedah saja. Sebab tu dia kata risalah. Sebab dalam bab ni tak panjang. Cerita pasal solat jemaah aja. Dia kata risalah. Dia tulis supaya dapat kelebihannya, supaya dapat kelebihan berjemaah. Dapat kelebihan berjemaah. Jadi dia kata, kalau tak ada adab, kemungkinan batal, kemungkinan sah, tapi tak ada pahala berjemaah. Mudah kata,
Semayang berjemaah tapi pahala satu. Macam semayang kat rumah. Semayang seorang kan satu je. Bimbang takut bukan satu, kosong. Tapi sah. Tak dapat apa pahala. Ada? Tapi sah. Lagi bimbang, langsung tak sah. Baik semayang seorang, sah juga. Kerana sembahyang berjemaah, dia tak sama dengan sembahyang seorang. Tak sama. Sesiapa yang belajar sembahyang seorang, dia hanya boleh sembahyang seorang dan dia boleh jadi imam. Itu aja. Orang belajar seorang, belajar kita panggil solat munfarid, sembahyang seorang. Dia hanya boleh sembahyang seorang dan dia hanya boleh jadi imam. Pelajaran sembahyang seorang. Tapi kalau nak jadi makmum, dia ada pelajaran lain. Malah jadi kitab. Cerita pasal makmum ni, bukan cerita pasal imam, cerita pasal makmum. Contoh imam tak wajib niat imam. Sembahyang seorang memang tak payah niat imam sebab sembahyang seorang. Boleh tak kalau dia nak niat imam? Tapi dia sembahyang seorang? Tak. Dia sembahyang seorang tapi dia niat imam. Boleh? Tapi tak dapatlah pahala Jumaat. Nak Jumaat apa dia sembahyang seorang tapi niat imam boleh? Bimbang atau kot? Baca bila niat imam waladhdallin betul amin kat belakang. Lepas sembahyang salam tengok tak ada orang. Saya pernah jadi sembahyang subuh. Pernah 2 kali. 2 kali. Jemaah tak ramai. Dalam 3-4 orang Tapi waladhdallin amin. Wow, dalam hati. Ramai masbuk lah. Masbuk ke apa ni? Rakaat kedua. Lepas bagi salam tengok 3 orang tu juga. 2 orang pun dengar juga. Pucat. Cancel kuliah hari tu. Hari tu cancel kuliah. Pertama tak dapat cuti, time cuti orang tak ramai 3 orang. Tu yang pertama, yang kedua seram. Jadi kalau niat imam tak ada masalah. Kalau tak niat imam, kalau dia imam dia tak niat imam. Kalau dia tak imam, dia sembahyang seorang, dia niat imam, tak ada masalah. Jangan niat bermain-main. Kalau niat bermain-main berdosa kat situ. Ibadah tak ada main-main. Dia saja niat imam, bukan main-main. Tak dapatlah pahala jemaah sebab dia seorang. Tapi sah sembahyang. Kalau dia sembahyang berjemaah ada makmum, dia tak niat imam. Terbalik pula. Tadi tak ada makmum niat imam. Ini ada makmum tak niat imam. Boleh tak? Boleh tak? Boleh dengan maksud sah sembahyang. Sah. Tak? Tak pernah dengar pun. Sebab tu dia ada dekat pengajian solat berjemaah sahaja. Dia tak ada dalam solat seorang-seorang. Belajar solat biasa yang rukun ada 13 kan. Baca rukuk sujud tak ada dalam pelajaran tu. Jadi dalam kita nak solat berjemaah kena ada ilmu lebih. Jadi kerana itulah makmum kena lebih alim daripada imam. Dalam bab sembahyang. Sebab imam dia punya ilmu sembahyang seorang. Imam niat boleh jadi kalau dia tak nak niat imam pun. Kalau niat imam pun senang aja. Rukuk, i'tidal, Fatihah semua sembahyang seorang punya ilmu. Sujud, tahiyat, semua ilmu sembahyang seorang. Tapi makmum, dia kena juga guna ilmu sembahyang seorang, iaitu rukun 13 tadi. Dia ada ilmu lain, iaitu ilmu, dia panggil syarat qudwah. Syarat untuk mengikut. Ada berapa belas. Jika tidak, sembahyang dia mungkin, dinamakan tak beradab, mungkin batal, tanpa dia sedari, mungkin dapat pahala sembahyang seorang, walaupun dia berjemaah, buat penat datang, mungkin tak batal tapi tak ada langsung pahala, kosong. Okey, sebab tu dia mengarang dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu. Belajar ni tujuan takut batal. Sebab orang yang sembahyang berjemaah, orang yang nak pada agama. Orang yang tak jenis tak sembahyang, dia memang dah tak payah fikir pasal batal dia memang jenis tak suka sembahyang, tak sembahyang. Tapi orang yang datang surau masjid untuk sembahyang berjemaah, orang baik dah ni. Tiba-tiba berdosa, dia risau. Kalau orang yang memang tak peduli sembahyang bang, berdosa tak risau pun, memang dia sengaja dia nak gitu. Ini orang baik lah. Bangun pagi-pagi pukul 5:30. Bukan semua orang boleh buat. Sanggup bangun. Mana orang baik ya? Datang maghrib datang solat jemaah, isyak datang solat jemaah, orang baik ya? Tiba-tiba berdosa. Kesian tak? Kesian. Sebab tu tok guru kita ni kesian. Kesian dekat orang ni. Sekira-kira mengamat-amati mereka itu, lepas tengok beramai jemaah-jemaah makmum-makmum tadi tu, dan hamba lepas tengok banyak kesalahan-kesalahan,
Dan hamba susunkan di dalamnya, dan dia pun nak tulislah kitab ni, 3 fasal, 3 bahagian, dan 1 khatimah, 1 penutup. Dan Allah Ta'ala, dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini risalah bagi hamba sendiri dan sekalian pembaca. Mudah-mudahan kitab ni ada manfaatnya untuk dia, untuk diri pengarang dan untuk orang yang membaca. Dan bahawa menjadi ia akan dia menjadikan risalah ni ikhlas. Masih ditulis ni supaya dia ikhlas, mudah-mudahan dia ikhlas, semata-mata menuntut keredaannya, keredaan Allah, kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nak tahu kitab tu berkat ataupun tidak? Berkat. Macam mana nak dapat berkat? Macam-macam. Nak berkat, orang yang buat ni kena ikhlas, yang mengarang ni mengikut adab-adab, nak tulis kitab berwuduk dan sebagainya. Banyak. Maka kitab tu berkat. Tapi berkat ni benda tak nampak. Tak nampak berkat. Macam mana nak tahu berkat? Antara tanda nak tahu kitab tu berkat, dia dibaca zaman berzaman. Walaupun kita kata simple, aku boleh buat kitab macam ni, buat. Dia buat, lepas tu cetak. Berapa orang beli? Berapa orang? Dan kalau orang beli sekalipun, berapa lama dipelajari? Dia tak mati lagi orang tak belajar kitab dia. Ini dah bergenerasi, masih lagi. Antaranya kitab ni, kitab yang berkat. Tu antara, kalau kita boleh perhati ya. Kitab, kalau kita tengok kitab-kitab macam kitab Safinatun Najah, simple sangat. Rukun sembahyang 13, sebut satu-satu. Tak terang pun niat, tak terang pun niat tu apa. Wuduk 6, fardu wuduk. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Tak cerita pun tangan tu macam mana nak basuh, kepala tu nak sapu banyak mana. Tak cerita pun. Tapi sampai sekarang dia baca. Mana kitab tu berkat. Kitab tu berkat. Orang yang buat kitab tu dengan beradab. Dengan beradab. Sebelum buka karang kitab, solat sunat 2 rakaat. Dan karang dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan berwuduk karang kitab. Karang ikhlas lillahi ta'ala, bukan nak bagi nanti aku mati orang sentiasa ingat aku. Tak. Bukan sebab tu. Maka kitab tu akan berkat. Kalau tidak, boleh cetak 1,000. Cetak. Cuba jual dan buatlah promosi. Masuk Facebook apa. Memanglah akan ada orang beli. Kadang-kadang orang beli, saya ramai, banyak. Kadang-kadang orang bagi kitab banyak sangat. Yang baru-baru lah, masuk kitab yang baru-baru. Yang Rumi ni. Yang baru, yang 30 tahun ni. Dia panggil baru lah tu. Letak atas yang tak baca-baca. Ada yang orang minta, Ustaz tolong Ustaz. Biasa bab fiqh wanita. Saya dulu mengajar banyak fiqh wanita. Sebab tak ramai orang mengajar waktu tu, saya mengajarlah fiqh wanita. Ada yang karang kitab. Dan dia bagi untuk tolong cek. Letak kata meja, letak. Seminggu, sebulan. Betul dia mesej? Dah baca ke belum? Dia nak tahu, takut-takut salah. Nak sebar ke ni? Baca ke? Tak, kadang-kadang betul. Sampai lagi kitab yang lain. Minta tolong cek. Tengoklah, wah bagus kitab ni. Bahid, Nifah, bagus kitab ni. Letak, nanti nak cek. Tak baca-baca. Tak ada teringin nak baca. Tapi kita lain, ambil je. Kitab Furu' Masail. Baru masa kecoh berkaitan dengan apa? Pasi. Dakwah sotong. Kecoh ada baru ni. Kecoh dakwah sotong boleh makan tak? Haram tak dakwah sotong? Dakwah tu yang hitam tu lah, kita panggil dakwah kan. Buka kitab Furu' Masail. Boleh buka kitab. Padahal tepi ni kitab yang orang suruh baca, kitab baru yang Rumi ni. Tak baca-baca. Tak buka-buka pun. Cari buka Furu' Masail 2 jilid tu. Wish, nak cari tulisan kecil-kecil. Kita pula tak dobek dekat depan. Antara belajar kitab, setiap kitab dia ada masalah special. Atau bahasa, kalau masa kami mengaji dulu dekat Tani dulu, dia ada was pellet dia panggil. Bos pellet. Sini panggil gitu tak? Dia punya silat dia ada bos pellet dia.
Biasa hospital ni yang tak ajar anak murid. Nanti anak murid lawan tokek. Dia tak ajar yang tu. Sebab tu silap sekarang makin kurang. Sebab tok guru ni tak ajar hospital kat anak. Dia simpan 2-3 buah. Berkuranglah ilmu tu. Dekat anak murid. Anak murid dah ajar anak murid, simpan lagi 2-3 buah hospital. Lama-lama silap pulut tu je lah, time kahwin. Dia simpan. Sebab dia takut anak murid lawan tokek. Dari setiap kitab dia ada bahasa ni kita panggil buah sepelek dia. Dia ada masalah yang rare atau bahasa moden. Masalah yang jarang-jarang. Nak cari hukum wudu kat mana? Belek Kifayatul Muhtadi. Ada hukum. Kitab lain tak ada. Kitab Arab lagi dah tak ada wudu. Sebab dia orang tahu akan wudu. Kitab sekarang tak jumpa cari apa hukum wudu. Saya pun dapat ni hukum dia. Tulis kat luar, dekat tepin kat sini. Hukum wudu muka surat sekian. Sebab dia rare. Dia yang jarang, yang payah nak cari. Hukum makan ketam nipah tadi. Muka surat ni kitab sekian Sabilal Muhtadin. Hukum ni sini gini tulis. Sebab dia payah nak cari. Jadi kalau lah kita tahu hukum ni kejap nak cari. Ni. Jadi tak adalah. Masa belajar dulu, manalah tahu pasti tak pasti, dakwah sotong tak dakwah sotong. Tak tulis lah dekat depan ni. Tapi ingat belajar dulu. Hukum pun ingat. Dalam kitab tu kata haram. Tapi orang pakat makan. Sudah mana boleh main cakap gitu. Kena ada sandaran. Kalau benda biasa tak apa. Tak sah batas semayang, tak payah bawa datang kitab lah kot. Kata, sujud dahi tutup. Tak sah semayang. Sujud mesti dahi terbuka. Mana kitab? Tak payah. Tak payah sibuk cari sendiri je. Tapi kalau masalah-masalah macam tadi, orang duk amal dah makan benda tu, tiba-tiba kita nak kata haram, kena ada sandarannya. Jadi tak cari nak cakap sebab diorang nak tanya boleh tak boleh. Boleh tak boleh. Okey sekali cari jumpa dalam kitab Furu' Masail. Teringat Furu' Masail. Cari. Akhir sekali sekarang ni pun mata pun dah. Yalah faktor umur. Dulu boleh baca jauh tu biasalah makin rabun. Dekat ni okey lagi. Sekarang dah macam ni Kita tengok macam ni lah. Jadi dah lah tu kecil. Lagi beli benda tu yang bulat, yang pembesar tu. Tengok pembesar. Tengok macam tu. Pembesar cari. Kat mana muka surat apa. Akhir sekali jumpa. Tunjuklah kitab Furu' Masail muka surat sekian. Mengatakan haram gini. Dakwat tu. Orang Johor tak berhati. Sebab Johor dia ada masakan dia tu. Apa nama tah? Macam mi tapi dia memang semata-mata guna dakwat sotong. Dah jadi turun-temurun. Kita kata haram pula. Saya tak kata haram. Malah saya pun makan. Dakwat tu kata kitab ni kata haram. Dulu kita pun makan. Kadang-kadang buat sotong tu kan. Biar dia ada hitam sikit. Jangan putih. Buat masak air je. Biar jangan putih. Tak terasa macam sotong. Dia kan ada hitam sikit. Jadi lepas tu lebih kurang gitu. Kena ada lah akan keluar hitam sikit. Baru sedap. Tapi nak bagi tahu dalam kitab tu kata haram. Kenapa kata haram? Jadi bab yang kata halal kita bincang lah, boleh bincang. Relax lah, benda boleh bincang. Janganlah cepat sangat nak bagi tahu tu supaya matang dalam berhukum. Zaman sekarang orang tak matang. Tak tambah Facebook, tak matang langsung. Gitu, haram. Dia relax lah. Benda akidah lain lah. Dia kata Allah duduk lepak dekat arash ke, tidur baring. Itu tak apalah terus. Di mana ada khilaf? Ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan memang Allah duduk berbaring di arash. Duduk betihnya besar sekian-sekian. Tangannya besar sekian-sekian. Itu tak ada. Itu bangun terus. Bab fiqh ni relax. Relax lah. Silap-silap macam tadi lah. Macam ketam nipah ni. Cuma nak bagi tahu ni kata haram. Jadi cuma ada satu maklumat dalam kepala kita bahawasanya ada benda ni haram. Jadi kalau boleh buang lah dia punya benda tu. Tapi dalam masa yang sama ada yang kata halal. Mari kita kaji. Kenapa dia kata halal? Yang kata halal ni dalam 50 tahun kot kebelakangan ni lah. Ataupun 30 tahun kebelakangan ni. Kita kata dulu semua kata haram. Kenapa kata? Maka kita tengok dia kata. Ada yang kata kenapa dia jadi halal. Maksudnya bukan haram. Tak macam kita terdahulu. Sebab dia buat kajian dekat sotong tu. Yang dulu kata haram kenapa? Cari kita. Kenapa kata haram? Kerana dia adalah najis ataupun air kencing kita kata gitu. Air kencing binatang najis. Yang sekarang dia buat kajian, dia kata bukan air kencing tu. Dia panggil defense mechanism. Tu.
Benda apa? Apa dia panggil? Bukan dia nak melindung diri. Dia terkejut, dia takut, bahaya ni, besar nak makan aku ni binatang ni. Siapa mana binatang ikan ke apa? Dia buat keluar sistem pertahanan. Hitam. Bila hitam sempat dia lari. Jadi dia bukan kencing. Dia satu cecair. Maka kenapa itu? Lepas tu ulama yang dulu pula kata, walaupun dia bukan kencing berak, tetapi dia adalah cecair yang ada dalam badan. Kaji. Gitu, gini. Fahamlah kita kenapa ada khilaf kat situ. Khilaf ulama mutaqaddim dengan mutaakhir. Ulama dulu, bila sebut dulu dan sekarang tu dalam 30 50 tahun gitu. Masing-masing ada. Habis kita nak yang mana? Ada orang dia kata saya tak percaya yang sekarang. Bukan tak percaya sangat, saya ambil yang dulu. Ada orang gitu. Tak apalah, dulu biasanya memang selamat. Dulu nak belajar tak ada pun terbabit dengan riba. Contoh sekarang nak belajar pun kena riba. Jadi tak apalah, ambil dululah. Dan tak menolak pun yang baru. Nampak matang tak? Matang lah. Sekarang kata dulu betul lah waktu itu. Kerana dia tak ada alat-alat moden. Dia kata gitu. Sekarang ni ada. Gitu lah. Tapi dia pula jenis orang moden nak ambil hukum yang moden. Maka itulah bicara. Nanti dia lah kena jawab depan Allah macam mana. Bukan kita. Cuma matang lah. Orang dulu kerana itu. Jadi dia kata orang dulu ni, kalau nak kata, Nabi kata, zaman kita makin lama makin jahanam. Kan? Dulu orang alim. Sekarang mana? Patah tumbuh hilang berganti. Tak ada. Bab ilmu tak ada. Bab ilmu patah tumbuh hilang tak berganti. Patah tak tumbuh hilang tak berganti. Bab ilmu. Mati Tok Guru, meninggal Tok Guru, anak murid tak boleh sama macam Tok Guru. Garanti. Nak lebih Tok Guru pun tak boleh. Nak sama macam Tok Guru pun tak boleh. Mesti kurang sikit. Kurang. Jadi kalau 1800 tahun ni, dulu punya hukum, percaya dulu lebih baik. Itu hujah dia. Sila. Lagipun dia kata, macam tak ada makanan lain nak makan. Dia buatlah hujah-hujah yang lain. Banyak lagi lain kan. Sibuk nak makan yang tu. Kenapa? Nampak? Lama-lama kita matang. Jadi saya nak baca, kita nak bagi tahu dalam hukum-hukum kadang-kadang ada khilaf supaya kita matang. Betul je lah. Kita matang dalam berfikah, berfik. Jangan cepat sangat. Tengok kat media sosial apa main tambah je jenis video kerat-kerat ni, relax gantung aja. Tak tahu, mungkin betul, mungkin salah. Habis orang kata salah. Orang tu siapa? Tapi tengok Facebook dia, semua dia share kuliah, share tok guru ni. Ya, semua benda tu boleh lakukan. Setakat nak share boleh. Sembahyang subuh tak jemaah pun, share bukan main, tok guru penuh dekat dia punya wall. Jadi benda tu boleh lakukan. Fake account lagilah boleh. Macam-macam boleh. Jadi oleh kerana tu kita tak tahu, tak ambil tahu, tak campur. Macam kes baru ni pergi Gunung Jerai. Saya nak kena pergi Gunung Jerai tak lama lagi ni. 20 tak boleh cakap berapa bulan, nanti tak lama lah. Jadi nanti orang follow. Kuliah kita nanti ada satu terpaksa cancel yang minggu keempat. Saya tak ada kat sini, saya ada kat Kedah. Okey gitu kan. Apa benda buat kat atas tu, ada mandi telaga apa semua. Kita tak tahu benda dah lah, benda main potong-potong. Gantung aja, entah mungkin betul, mungkin kurang rapat. Mungkin juga alah nak mandi je pun. Takkan mandi pun salah. Mandi kat Genting Highland boleh. Kat Genting tempat judi boleh mandi. Tak apa dosa mandi kat Genting. Tak dosa pun. Yang berdosa main judi tu. Ini mandi kat atas gunung. Tak masalahnya. Tapi tak tahu. Gantung mungkin betul, mungkin tak betul. Benda fitnah ni. Jadi biar relax. Jangan cepat sangat. Inilah sekarang itu gini. Relax lah. Relax. Untuk kita matang. Sekarang maklumat di hujung jari. Maklumat memang di hujung jari. Bukan ilmu je, maklumat di hujung jari. Beza ilmu dengan maklumat. Ilmu kita mesti betul. Kita yakin ianya betul. Maklumat mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi maklumat perlu cek. Ilmu tak payah cek lah, garanti. Kalau kita baca, ni ilmu ni, betul lah. Cukup lah, tak payah cek. Tapi maklumat kena cek. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Ini dipanggil teknologi maklumat. Information technology. Bila nama je maklumat, kena cek dulu. Apa-apa yang ada, kena cek dulu. Jika orang yang tulis, orang yang kita tengok tu, kita kenal dari segi ilmu apa sebenarnya, okey boleh.
Kalau kita tak tahu siapa-siapa, bukan kata salah, gantung aja. Mungkin salah, mungkin betul, aku tak tahu. Dah. Malah buat apa nak memanjangkan duduk kat padang mahsyar nak menjawab ni. Ni sibuk nak kena settle dekat padang mahsyar dengan dia. Sebab kita tak tahu pun cerita sebenar. Setakat main kerat-kerat gitu. Setakat main tuduh-tuduh gitu. Setakat main tulis-tulis dekat video gitu. Benda boleh buat, edit semua benda boleh lah zaman sekarang. Senang je nak edit. Zaman lah dulu edit muka, potong kepala. Sekarang dalam video boleh edit. Saya dah tengok depan mata sendiri. Dia ambil muka orang ni letak, masuk. Orang duduk bergerak berjalan. Muka yang dia buat tu muka saya sendiri. Ustaz, dari sini Ustaz. Ustaz, dari sini. Okey, dari sini. Okey, dah. Stop. Lepas tu background warna hijau lah. Adalah dia punya. Dia pun ambil muka. Kau lompat. Lompat. Takat video. Masuk. Dia ambil muka saya letak. Saya tengah melompat. Tapi tak cantik lah tepi ni. Tapi video bergerak. Sebab dia kata cantik, dia kena buat apa? Adalah benda lagi touch up apalah dia cakap. Ada benda yang dia boleh buat lagi gini-gini, makan masa 3 4 5 jam. Cantik lah. Kalau tidak nampak macam. Tapi muka tu kita bergerak. Berjalan kot tu, berjalan. Bukan bergerak keras. Kalau bergerak keras dah nampak sangat dah macam gambar tu. Tak bergerak. Hidung ke. Woi, pegang hidung. Woi, tu hidung aku tu. Kau pegang tak? Dia boleh masuk. Kalau teknologi tu hebat sangat, maknanya kalau kita biasa-biasa boleh install masuk dalam ni, taklah hebat sangatlah maknanya. Jadi hati-hati, jangan cepat melompat. Saya saja je nak mukadimah je tu, tak nak masuk. Kalau masuk tak ada kitab. Mukadimah kita baca. Last sekali, wabillahi taufiq li ahsana tariqin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang jemaah dan kelebihannya. Baru masuk. Muka surat 9. Baru masuk. Wallahualam. Jadi kitab asal boleh cari ya? Boleh cari. Kitab asal ni. Nanti cari kedai Ngah ada, kedai Ngah. Itu sudah dengan tasbih kafarah dan suratullah subhanakallahumma hamdaka. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin lil ladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.